Rakan tugas di Kasupuri, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Hari ini segmen cerita pagi dari Kelantan, kita bersiaran terus dari Pengkalan Cepa, lebih tepatnya di Depo Simpanan Jabatan Kebajikan Masyarakat, untuk mengetahui sedikit sebanyak mengenai mungkin persiapan JKM negeri sendiri untuk menghadapi musibah banjir jika berlaku pada tahun ini. Dan hari ini saya ditemani sebenarnya bersama oleh pengarah JKM negeri, Encik Said Sudip, untuk mengetahui sedikit sebanyaklah mengenai perkembangan atau persiapan yang telah dilakukan JKM sendiri. Jadi Encik Said, terima kasih kerana sudi bersama Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Jadi secara ringkasnya lah Encik Said, macam mana persiapan yang telah dibuat oleh JKM sendiri untuk menghadapi jika berlakunya banjir? Okay, terima kasih saudara Fikri. Pertamanya seperti yang kita tahu lah, JKM antara agensi lah yang bertanggungjawab dalam menyediakan lah kemudahan, khususnya pusat pemindahan sementara bila berlaku banjir. Dan untuk makluman, untuk tahun ini di Kelantan kita telah gazetkan sebanyak 539 pusat pemindahan sementara yang boleh menampung 201,000 mangsa jika berlaku banjir. Tetapi dalam keadaan pandemik ini kita akan kurangkan separuh lah. Jadi maksudnya kita boleh menampung sebanyak 100,000 mangsa lah. Dan untuk itu juga kita ada depo di Kelantan yang sekarang ini, dan juga kita ada 17 pusat store lah, dan juga kita ada 159 pengelahadapan. Dan untuk persiapan tahun ini, kita seperti yang kita maklumlah bahawa bila berlaku banjir semasa pandemik ini, sebelum ini kita bermasak, kita mengadakan makanan dan sebagainya lah. Tapi tahun ini dan tahun lalu kita telah diuluskan oleh kerajaan negeri untuk mengadakan perkhidmatan lah supaya mangsa ini diberikan makanan bermasak secara food fair lah kepada semua mangsa. Dan alhamdulillah untuk di Kelantan kita pun telah ada 160 pembekal yang kita kenal pasti. Bila berlaku bencana banjir, insya-Allah pembekal ini akan diarahkanlah untuk membekal makanan memasak kepada mangsa. Sehari itu lebih kurang 5 kali lah. 5 kali dengan kos RM25 sehari lah. Dan untuk persiapan lain juga di pihak JKM, sebenarnya kita pun telah menghantar keperluan bencana macam tikar, selimut, hygiene kit dan sebagainya ke pusat-pusat kita lah. Dan yang hari ini pun kita bersama dengan agensi, khususnya EPM, Ikatan Pertanian Malaysia, untuk menghantar bekalan tambahan kepada jajahan yang memerlukan. Sedangkan pada tahun ini kita jangka juga banjir akan berlaku, tapi mungkin dalam bilangan ataupun mungkin skala yang kecil lah. Mungkin kita rasanya mungkin hujung-hujung tahun ni lah akan banjir lah. Jadi Encik Said, mungkin cabaran yang perlu dihadapi lah JKM untuk memastikan agihan bantuan dan sebagainya tu cepat sampai dan sebagainya, macam mana dari segi persiapan yang telah dibuat oleh JKM? Okey, untuk kita pastikan macam agihan tu, khususnya makanan lah. Kalau makanan ini seperti saya maklum tadi, mungkin lambatlah, mungkin mengambil masa. Kalau misalnya berlaku banjir, berlaku pusat pemindahan waktu malam, mungkin esok pagi lah kita akan sedia makanan. Tetapi seperti yang tahun-tahun sudah, kita juga menyediakan makanan ringan lah, refreshment kit lah, maksudnya ada biskut, ada air, dan untuk kita agihkan sementara lah, dapatkan makanan sebelum itulah, untuk makanan memasak. Manakala untuk persiapan lain, macam contohnya kan, kalau berlaku banjir juga di pihak JKM, kita juga sediakan pengimbas suhu lah. Kerana tanggungjawab JKM adalah mendaftar mereka yang datang ke pusat pemindahan. Jadi kalau misalnya mereka ini tak bergejala, jadi kita boleh tempatkan di tempat yang sesuai lah. Tapi kalau bergejala, kita akan letakkan bilik yang lain, dan kalau mereka ni mungkin ada positif dan sebagainya, kita punya lain. Itu yang kita akan bersama dengan pihak Kementerian Kesihatan lah. Jadi Encik Said, untuk last kali lah, macam mana harapan dari JKM sendiri dari segi kerjasama dan sebagainya? Okey, sebenarnya bila berlaku banjir ini memang kita boleh elak lah. Maksudnya mangsa itu terpaksa juga akan ditempatkan di pusat pemindahan.
Jadi untuk melicinkan proses pendaftaran, proses kita nak kenal pasti dia akan tuju di mana dan sebagainya, kita minta kerjasama dari mangsa lah. Maksudnya mangsa ni kena declare lah. Maksudnya kalau dia bergejala, dia ada sakit dan sebagainya, kena maklum kita. Jadi mudah kita mengambil tindakan kerana di Kelantan ni pun kita ada 20 lah pusat yang mungkin kalau misalnya pangsa itu bergejala ataupun positif, kita akan tempatkan mereka, bukan di tempat biasa lah. Maka kita tidak mau ada jangkitan nanti. Jadi sebabnya kita minta kerjasama yang sebaik mungkin lah daripada mangsa supaya jujur lah dari segi kesihatan mereka dan sebagainya. Syahid, terima kasih kerana sudi bersama Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Jadi saya fikir itu saja dulu perkembangan yang dapat saya kongsikan untuk segmen cerita pagi dari Kelantan untuk pagi ini. Kembali kepada kami sampai di Angkasa Puri. Silakan.